Hai, jom kita continue soalan nombor 5. Okay, so for this question dia beritahu speed time graph. So speed time graph shows motion of two car period of 45 minutes. So Puan Nisha drive from town P to town Q. Maksudnya Puan Nisha ni yang mana? Merah. Nisha. And then Puan Farah drive opposite daripada Q pergi P. So ini Nisha. Jadi question 5A dia kata the value of V if the rate of change of speed of Puan Farah car for first 30 minutes is the same. Even thing is the same as acceleration Puan Nisha for the period of 45 minutes. So Puan Farah first 30 minutes, Puan Nisha 45 minutes. Jadi rate of change of speed adalah dia adalah speed je sebenarnya, which is kita boleh dalam bahasa mudah tu dia bagi tahu gradient Nisha. Kenapa saya tulis dua-dua Nisha ni? Astagfirullah. So Nisha town P to town Q. Okay, yang ini adalah Farah. Silap merah yang ni. Okay. So gradient Nisha sama dengan gradient Farah. Dia beritahu kat sini. But awak kena alert satu benda. Untuk yang Nisha ni adalah graf yang menaik. So gradient dia should be positive. So yang Farah ni graf dia menurun. So bila menurun, the value of gradient dia should be negative. So alert siap-siap dekat sini kena start with negative. So point yang kita ada kat sini adalah 0, 24. So yang ini adalah 30 V. And then untuk yang ini adalah 0, 0. Puncak dia is 45, 18. Jadi untuk gradient Nisha ini simple. So 18 tolak 0 per dengan 45 tolak 0. Untuk Farah, kita kena ingat kita punya gradient adalah negatif. So negatif apa? So gradient, formula gradient macam biasa. 24 minus V perkan dengan 0 minus 30. Jadi dekat sini awak dapat 18 per 45 sama dengan negatif 24 minus V sama dengan negatif 30. So this is negatif boleh cancel, dia akan jadi positif. So 18 per 45 awak akan dapat 2/5. And here should be 24 minus V per 30. And then sambung ke atas ni. So darat silang, so 20 darab dengan 30 darab dengan 2 awak akan dapat 60 sama dengan 5 darab dengan 24 tolak V, which is 120 minus 5V. So V awak akan dapat 12. So V is equals to 12. Logik tak? Sial logik sebab dia mesti kurang daripada 18. If awak tak letak negatif ni, jawapan awak akan dapat. So I've tried to do this. So jawapan awak akan dapat V sama dengan 36. So this doesn't make sense sebab maksimum kita pun 25 speed kita. But then dapat V 36, so lagi lebih. Padahal V tu kat bawah. Alright, so be careful. This is first step. Kalau tak letak ni salah lah di whole thing. Okay, jom continue untuk soalan B pula. So soalan B dia kata distance from town Q, daripada town Q in kilometer when two vehicles meet. So town Q dengan maksudnya dekat sini apa yang dia nak? Dia bertemu, dua-dua ni bertemu dekat sini, yang here. So pada masa 30 minit. So dalam masa 30 minit, distance dari town Q ni sebenarnya tak adalah, dia cuma ada same speed. Speed dia sama tapi sebab dia lain arah, so direction tak sama. So the distance is
different. So answer it at time 30 minutes. Both car have same speed. But not same direction. So no answer. Okay, so that's for B. So continue tengok dekat C. Okay, so untuk question C, dia kata kat sini the times in minutes taken by Puan Nisha if the acceleration of her car does not change. So acceleration kat sini maksud dia kita punya rate of change of speed. So rate of change of speed awal-awal tadi kita dah dapat sebenarnya untuk Puan Nisha, which is gradient kita, gradient Nisha is actually 18/45 ataupun equals to 2/5. 2/5. And gradient kita tahu juga dia adalah nak cari sorry, gradient ni adalah kita punya speed kan. So speed adalah distance bahagi dengan time. So formula asas kita jangan lupa So this is the meaning of ni. Kalau for those yang lupa, this is triangle kita DST. Jadi kita punya speed adalah 2/5. So speed is distance bahagi time. So gradient kita untuk Cik Nisha, Puan Nisha ni adalah 2/5. Awal-awal tadi kita dah tahu. Jadi untuk Puan Nisha, dia punya distance covered berapa sebenarnya? So distance yang Puan Nisha dah covered is, kita kena ambil daripada area of the whole thing ni. Yang ini ke sini, this whole thing. Here, sekejap. Yang area sini. Sini ke sini, so kena ambil yang this triangle. Kena ambil dua lah, dua triangle ni. Sebab kita nak time dia reach town Q. Kalau acceleration dia tak berubah. Jadi distance yang kita nak kena tahu kat sini adalah total distance covered is distance between town P dan town Q tau. Don't get confused. So, sekejap. Distance between town P and town Q. So untuk town P, kita tahu yang dia adalah triangle punya formula, which is 1/2 times dengan 24 plus 12, which is kat sini. Yang here ni, area sini. Okay. Lepas tu, darabkan dengan masa kita 30 minutes. 30 minutes. Tapi kita nak dia, sebab kita punya gradient so in terms of second kan, so kita kena darabkan dengan 60. And then kita kena tambah pula untuk town Q, which is, untuk town P, So 1/2 times kan dengan masa kita adalah perbezaan dekat sini. So here should be 15 didarabkan dengan 60 and then darabkan dengan 12. Darabkan dengan 12. So 12 ni kenapa? 12 ni adalah sampai sini. Okay, so here should be this one. Masa kita 15 and then kita punya V tu adalah 12. So dekat sini awak akan dapat 37,800 meter.
And then dekat sini, untuk kita nak tahu distance Puan Nisha cover is, dia datang daripada Puan Nisha distance is from 1/2 darabkan dengan masa dia, which is time, darab dengan 60, didarabkan dengan kita punya gradient. Kita punya gradient which is yang kita dapat tadi. So gradient kita n equals to 37,800. Jadi dekat sini gradient kita yang kita dapat tadi adalah 2/5. So gradient kita boleh tunjuk dekat sini dia 2/5. So kita nak tengok kat sini distance dia sahaja. So okay, distance dekat sini yang kita dapat is so d/t sama dengan 2/5. Jadi dekat sini kita punya gradient yang kita nak in terms of t kan, sebab kita nak cari nilai t. So d sama dengan 2/5t. Jadi dekat sini substitute balik 1/2 times 60t darabkan dengan 2/5t. Sama dengan 37,800. And then jadi dekat sini bila awak dah simplify, awak akan dapat T kuasa 2 sama dengan 3150. So sambung kat sini. T sama dengan square root tu. So awak akan dapat 56.12 minutes. Okay, for this question sini is a bit macam confusing sikit, but then you have to understand detail sikit supaya baru senang untuk awak nak jawab. Okay, so let's continue to question number 6. So question 6 dekat sini boleh bagi tahu distance graph. So this is distance time graph and covered for 100 km. And then dikata graph OA represent motion by Mr. Lee. So here OA adalah Lee. So average speed untuk Mr. Lee adalah V km/h, and then OB motion speed by Encik Dola, average speed of V/20 km/h. And here is Dola. Okay, so question A dia kata the value of V if the difference between time taken by Mr. Lee and Encik Dola reach destination is 25 minutes. So basically dekat sini dia sampai pada masa yang sama. Itu tak yang kita nak cari. So dia sampai pada masa yang sama. And difference tu 25 minit just lah. Sebab ni ini. So kita nak cari masa dia. And then kita kena tahu kat sini average speed punya formula sama dengan total distance bahagi dengan total time. Jadi sini kita kena pecah dua. Satu untuk Lee, satu untuk Dola. Jadi kat sini jap conteng sikit. So untuk Lee dan untuk Dola. Untuk Lee, formula untuk average speed dikata Lee adalah V. Sama dengan, so point dekat sini, kita punya total distance adalah 100 lah. And then kita punya total time is, dekat Lee is T minus 25. Tetapi, ini adalah in terms of minutes. Sebab 24 hour punya sistem. Tapi kat kita punya average speed in terms of hour, so kita kena bahagi dengan 60. For Encik Dola pula, dikata average speed dia adalah V tolak 20. So distance covered pun 100 berkan dengan T, tapi dia kena bahagi dengan 60 sebab ialah sama reason dengan yang tadi. So kita try convertkan both. So dekat sini awak akan dapat 6,000 berkan dengan T tolak 25. So bila kita nak jadikan T sebagai tajuk, so kita olah balik. Sebab kita nak cari masa kan, T.
So, kita kena make sure dua-dua tu in terms yang sama. So, jawapan akhir kat sini T sama dengan 6,000 per V tambah 25. Untuk yang cik dolar pula, kat sini awak akan dapat T sama dengan 6,000 perkan dengan V tolak 20. So, here dia kata perbezaan masa dia adalah 25. Tapi, maksudnya yang masa dekat sini tolak dengan masa dekat sini sama dengan 25. But then macam kita dah masukkan nilai hasil tolak tu 25 kat sini. But then macam dua-dua tu akan sampai ke destination yang sama. So, masa dia akan jadi kosong. So, which means 0 is equals to masa yang dia ambil untuk Li. So, which is 6,000 perkan B tambah 25 tolak dengan 6,000 perkan dengan B tolak 20. Jadi dekat sini apa yang first thing kita nak kena buat is samakan pembawah. So, once kita convert everything, so kita akan dapat macam ni. So, 6,000 darab dengan V tolak 20 tambah 25 didarabkan dengan V tolak 20 and then tolak dengan 6,000 V. Okay, this one I have to make it a bit short sebab kita nak save time sikit lah. So here awak akan dapat dekat sini 0 sama dengan V square tolak 20 V tolak dengan 4,800. So this one is quadratic. Once tekan calculator awak akan dapat V sama dengan 80 or V sama dengan negatif 60. So kita tulis kat sini V tolak 80 dan V tambah 60 sama dengan kosong. And bila kita dah tahu dekat sini, so nilai V kita, so our answer is should be V sama dengan 80. That's the value of V. Itu tak boleh negatif lah, doesn't make sense. That's kita punya average speed. Nilai V untuk, nilai V kita punya average speed. Okay, that's for question 8. Okay, so for question B, denote the time in 24-hour system Mr. Lee reached his destination. So, untuk B. Since tadi kita dah dapat V sama dengan 80 and Mr. Lee punya average speed adalah V sama dengan 100 perkan dengan T tolak 25 per dengan 60. Okay. Jadi dekat sini kita akan olah balik. So T kita this one is for alamak. Okay, so jom kita tengok soalan B pula. Question B dia bagi tahu dekat sini. The time in 24-hour system Mr. Lee reached his destination. So untuk Mr. Lee dia bagi tahu dekat sini reach his destination. Kita boleh gunakan kita punya nilai V yang kita dapat tadi. So which is V kita adalah 80. Okay, so untuk Mr. Lee, kita punya nilai V tadi kita dapat V sama dengan 100 perkan dengan T tolak 25 bagi dengan 60. Yang kita cari tadi untuk average speed. So gantikan nilai V kita kat sini. So 80 sama dengan 100 per T tolak 25 bagi 60. Jadi dekat sini olahkan balik, awak akan dapat 80 sama dengan Allah. So 80 sama dengan
bawa naik atas. So kita akan jadi 6,000 perkan dengan T tolak 25. Jadi kat sini olah balik. Kita akan dapat T sama dengan 6,000 bahagi 80 tambah 25. So T kat sini awak akan dapat. So 6,000 bahagi 80 tambah 25. So here you will get times dia 100. So 100 apa? 100 minutes. So dia nak masa dekat sini 100 minutes. So equals to berapa jam? So 1 hour for 100 minutes. So 1 hour 40 minutes. Tetapi masa untuk Mr. Lee adalah T minus 25. So T minus 25 is equals to 100 tolak 25 sama dengan 75 minutes and equals to 1 hour 15 minutes. Jadi kereta tu bergerak daripada 0800 jadi 0800 tambah dengan 0115 lah sebab 1 jam 15 minit. So awak akan dapat 0915 hours. So 9 suku. Okey, siap untuk soalan nombor 6. Okay, last one for question 7. So jom kita tengok sama-sama question 7 A1. So A1 dia kata kat sini diagram 1 shows the distance time graph. So distance time graph of car A for a period of t second. It is given that average speed car A is 25 meter per second. Calculate the value of t. So apa yang kita buat? So keluarkan information dia bagi average speed sama dengan total distance bahagi dengan total time. Dia dah bagi dekat sini average speed is 25. So check balik kita punya graph. This is kilometer and then this is second. So kita punya unit is meter per second. So dekat sini kita tahu kita punya average, kita punya info yang kita ada is total distance is 1 km. So 1 km, dia punya total distance is dia pergi, dia balik. So 1 tambah 1 akan dapat 2 km. But then kita nak tukar kepada meter, so kena darab dengan 1000. Bahagi dengan total time. Time adalah unit second. So time adalah dalam bentuk T lah. So dia punya last is T. Jadi dekat sini awak akan dapat T sama dengan 2000 bahagi dengan 25. So T akan sama dengan 80 second. That's for number 1. So number 2. Number 2 dekat sini dia kata describe the motion for car A for the period of t second. So kalau nak describe motion, kita kena bagi tahu 3 benda dekat sini. Average speed, time dengan distance. So kita boleh bagi tahu car A move with an average speed of 25 meter per second for a distance of 2 km ataupun 2000 meter in 80 second. Alright, this is the answer for A2. Jom proceed tengok question B pula. So question B dia bagi tahu apa? Diagram 2 show speed time graph. So speed time graph for car B, it is given that the uniform speed
V for car B is the same as the average speed for car A, both vehicles travel at the same distance. If the values of t in second for both graphs are the same, calculate the duration in minutes during which car B moves at a uniform speed. So, kini kita dekat speed time punya graph. So, kalau dia bagi tahu pasal distance, maksudnya itu adalah area. So, distance sama dengan area. So, area kita, sebab dia sama kan, dia bagi tahu. So, 2000 meter lah. Area yang kita tahu, area di whole graph ni. Next is, apa kita boleh buat? Cari area for everything kat sini. So, kita nak duration tu kan. And V pun dia kata uniform speed. So, if the value of t in second for both graph are the same, calculate the duration which car move at the uniform speed. Jadi area kita is 1/2 timeskan dengan t tambahkan dengan 100 didarabkan dengan 25 equals to 2000 meter. Okay, so this is kita punya average speed. Average speed kita is 25 lah sebab yang dia kata sama dengan A kan. Lepas tu T ni kenapa tambah dengan 100? Sebab kita dah dapat dekat sini tadi 80 yang dekat atas ni. And then dia kata kat sini tambah T tambah 20. So 80 tambah 20 adalah 100. So kita nak cari nilai T. Okay. So here awak akan dapat dekat sini 25 T tambah dengan 2500. So sama dengan 4000. Here awak akan dapat 25 T sama dengan 1500. T sama dengan 60 second, which is in minutes. T adalah 1 minutes. Okay, kita dah completed kita punya comprehensive practice chapter 7.